SWT dan dengan kepada punya kita masih lagi ada peluang untuk sama-sama pada malam ini bersama dengan Ustaz kita, insyaAllah kita belajar sedikit berkenaan dengan adab-adab sebenarnya berkaitan dengan doa kepada sunnah Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan majlis ni boleh membawa keberkatan lah dan manfaat pada kita semua yang ada. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Masri kerana sudi untuk sama-sama dengan kita untuk kali yang ketiga. Baik. Dan seluruhnya jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat semua, Ustaz Zul, Fatam, Warif, Allah saya masuk bulan pakai sama sekali. Jazakumullah khairan kerana sudah hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ni memberi manfaatlah kepada diri kita dan juga kepada semua lah, insyaAllah. Jadi tanpa buang masa, saya dengan ini mempersilakan Ustaz Muslim untuk sambung kita punya pengajian kita untuk Tuan Fatam. Kita guna kitab Syarah Hisnul Muslim. Jadi kitab ini bukan main-main, maksudnya dikumpulkan dalam ni adalah zikir-zikir yang Nabi SAW amalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dah uraikan pada kelas awal-awal. Saya sebut sekali lagi. Dan maksudnya kelas kita ni adalah kita belajar apa yang Nabi SAW amalkan dan Nabi SAW anjurkan kepada umat dia. Mudah-mudahan dia boleh memberi manfaat kepada kita. Belum sambung lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripadanya, dengan rahmat daripadanya, kita dapat berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam kitab Huraian Hisnul Muslim, yang mana kita masih lagi dalam bab-bab awal daripada kitab ini, yang itu berkaitan dengan adab-adab ketika kita berzikir dan berdoa. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung adab yang ke-8 yang disebutkan oleh pengarang Syarah Hisnul Muslim berkaitan dengan adab-adab ketika berdoa, yang mana kita telah 2 sesi yang lalu kita telah membincangkan tentang sampai adab yang ke-7, iaitu berdoa dengan suara yang perlahan sehingga tidak ada yang mendengar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ini kita akan tamatkan bab berkaitan dengan adab-adab ketika berdoa. Jadi adab yang ke-8, kata pengarang kitab Syarah Hisnul Muslim, siapa yang ada kitab muka surat 33. Muka surat 33. Kata beliau, wa min adabihi iza sa'altallaha ta'ala fi syai'in. Apabila kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu memohon dengan tadarru'. Tadarru' ni lebih kurang maksudnya dengan tawaduk. Maksudnya merendah diri. Hendaklah kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru' wal istikanah. Hendaklah dengan merendah diri, dan hendaklah kamu menjauhkan diri kamu daripada sifat anil qudrah wa ta'azum. Ta'azum tu maksudnya lebih kurang kita merasa diri kita ni berkuasa, besar diri. Maksudnya ketika berdoa, kata pengarang ini, antara adabnya ialah kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita daripada rasa diri kita kuat, berkuasa, hebat, membesar diri. Kemudian kata beliau, tidakkah kamu lihat kepada kata-kata Ya'qub alaihi salam? Dalam surah Yusuf ayat 67, kita tahu apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana anak beliau Nabi Yusuf, adik-beradiknya melakukan penganiayaan pada dia, sampai Nabi Ya'qub alaihi salam ni sangat sedih dengan kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana sampai dia buta mata dia. Dia menangis tak henti-henti tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dalam ayat yang ke-67 itu diceritakan bagaimana anak-anak yang lain, yang ini ketika ni Nabi Yusuf dah jadi pemerintah dah jadi pemerintah. Jadi anak-anak dia nak pergi Mesir,
nak masuk ke tempat tu. Jadi Nabi Ya'qub alaihissalam kata kepada anak-anak dia, wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid. Dia kata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke Mesir ini, negeri Mesir ini daripada satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah daripada pintu-pintu yang berbeza-beza. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, tafsir At-Tabari, saya sempat semak tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, Ibn Kathir, dia menceritakan kenapa Nabi Ya'qub pesan ke anak dia bila masuk ke Mesir tu, jangan masuk daripada satu pintu, masuk daripada banyak pintu. Maksudnya, seorang masuk ikut jalan ni, seorang masuk ikut jalan ni. Sebab mereka ni adik-beradik ni, yang kita tahu bahawa Nabi Yusuf tu handsome kan. Tetapi dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahawa adik-beradik Nabi Yusuf ni pun dikurniakan wajah yang tampan. Jadi boleh bayangkanlah, Nabi Yusuf tu paling adik-beradik dia tu tampan, Nabi Yusuf tu lagi tampan, lagi handsome. Jadi disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, pesanan Nabi Ya'qub kepada anak-anak baginda agar masuk daripada pintu-pintu yang berbeza supaya tak menarik perhatian orang, untuk mengelakkan ain. Ain ni sihir mata. Kita panggil sihir mata, yang mana bila seseorang tu pandang sesuatu yang menakjubkan, ada yang kata dengan perasaan hasad, ada yang kata walaupun tanpa perasaan hasad. Contoh, handsome sangat dia ni, cantik sangat muka dia ni, dan mereka tak kembalikan kehebatan kepada Allah, tak sebut Masya Allah dan semisalnya, maka orang yang dilihat itu boleh terkena penyakit ain tu. Penyakit ain tu, kita adalah hadis Nabi SAW ajar macam mana nak diubati dengan air wuduk dan semisalnya. Ada cara dia dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu Nabi Ya'qub suruh anak-anak dia masuk daripada pelbagai pintu yang berbeza-beza. Jangan sekali ramai-ramai masuk satu jalan. Dah lah muka semua handsome, kau bayangkan tiba satu rombongan semua orang handsome, semua duk tengok je. Jadi seorang sini tak adalah menarik perhatian sangat. Lepas tu kata Nabi Ya'qub alaihissalam, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Kat sini kita boleh nampak konsep tawakal Nabi Ya'qub alaihissalam. Pertama, dia bagi pesanan ke anak-anak dia. Dia usahalah, maksudnya nak elakkan kena penyakit ain ni, masuk pintu yang berbeza-beza, elakkan perhatian orang. Tapi dia kata, lepas dia bagi nasihat ke anak tu, dia kata, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Dan aku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam, dengan nasihat yang aku bagi kepada kamu ini, tidaklah dapat menyelamatkan kamu daripada sesuatu perkara pun yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Jadi kat sini kita boleh belajar, selain pada adab berdoa ni, kita nampak bagaimana ayat ni mengajar kita tentang konsep tawakal. Konsep tawakal bukan menafikan ikhtiar, bukan menafikan usaha. Tetapi usaha tu mesti disertai dengan tawakal. Seperti mana yang Nabi Ya'qub buat. Dia fikir macam mana nak elakkan anak dia daripada terkena ain. Dia kata, okey, cuba masuk ikut pintu berbeza. Tapi dia kata, tapi aku bukanlah apa yang aku bagi tahu ni betul-betul boleh menyelamatkan kamu. Tapi itu ikhtiar. Maksudnya ikhtiar, tawakal, dan ikhtiar tu ialah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita usaha dengan cara yang terbaik. Jadi tidak ada percanggahan antara tawakal dan usaha. Tidak ada percanggahan antara tawakal dan ikhtiar kita. Sebab tawakal ini adalah amalan hati. Ada orang, dia tak usaha apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Dia sakit, dia dah tak naklah pergi doktor, tak naklah pergi berubat moden ke, tradisional ke, tak nak berubat langsung. Adakah tu membuktikan dia tawakal? Belum tentu. Sebab tawakal ni amalan hati. Boleh jadi dia tidak mahu berubat sebab dia dah berputus asa. Dia dah berputus asa. Dia kata, tak payahlah berubat ni, rasanya takkan sembuh. Dia dah putus asa dah. Bukan sebab dia tawakal, dia putus asa. Begitu juga ada orang dia berusaha dan hati dia pun memang tak tawakal pada Allah. Dia hanya memang meletakkan, dia rasa kalau dia berjaya ni memang sebab usaha dia. Itulah yang berlaku. Kalau tak ada aku, tak jadi benda ni. Kalau tak ada aku, tak jadi benda ni.
Dia rasa dia dapat semua benda ni sebab usaha dia. Jadi tawakal ni amalan hati yang mana tidaklah bercanggah dengan usaha. Jadi kita kena ada dua-dua benda ni, usaha dan tawakal dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi Yaqub alaihi salam, inil hukmu illa lillah. Tidak adalah, dia kata tidak adalah kuasa untuk menetapkan satu perkara. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah, al-hukmu ni kita boleh terjemah pada hukum dan boleh juga diterjemahkan kepada takdir. Tak ada satu yang berkuasa mentakdirkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan kepadanya jugalah bertawakal, berserah diri orang-orang yang mahu berserah diri. Jadi ayat ini, pengarang kitab ini menjadikan ia sebagai satu dalil berkaitan adab ketika berdoa, di mana Nabi Yaqub alaihi salam lepas dia hantar anak dia, lepas dia bagi nasihat dekat anak dia macam mana cara nak masuk, dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui bagaimana dia sebagai manusia, apa yang dia buat hanyalah satu ikhtiar usaha dia. Tetapi macam dalam ayat Al-Quran sebut, wa ufawwidu amri ilallah. Yang ni Ustaz Asma' selalu ajar ayat ni kalau kita ada apa-apa masalah. Benda tu lebih kepada petua dia lah, ataupun untuk peringatan kita bila kita ada masalah apa, baca ayat tu, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku kepada Allah. Kalau kita baca ayat tu dalam konteks yang penuh, memang dia berkaitan dengan orang yang dia menghadapi kezaliman lah. Ada kisah dia ayat tu. Jadi bila kita ada masalah apa, kita sebut ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita menzahirkan tawakal kita kepada Allah. Ucapan-ucapan macam ucapan hauqalah. Hauqalah ni ucapan la haula wala quwata illa billah. Itu semua merupakan bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia tak suka ucapan la haula wala quwata illa billah ni. Ada sebahagian trainer motivator tak suka. Sebab dia kata ucapan ni negatif. Sebab kita macam kata aku tak mampu. Jadi sebab ada orang dia percaya bila kita ucap benda-benda macam ni, dia akan mendatangkan negatif pada diri kita, menyebabkan kita putus asa. Sedangkan itu adalah penzahiran bahawa kita manusia ni, kita hanya mampu berusaha, tapi kita serahkan result dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita baca hadis banyak fadilat berkaitan ucapan hauqalah ni, la haula wala quwata illa billah. Dan banyak lagi lah ucapan-ucapan Nabi SAW atau ucapan para Nabi sebelum ni yang berkait apakah ucapan Nabi Ibrahim AS ketika dicampak ke dalam api. Semua ucapan-ucapan yang menzahirkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia dalam bab tawakal ni kadang-kadang ada yang dia sangat iktimad dengan ikhtiar dia. Contoh kalau sakit, dia memang bergantung dia semata-mata pada ubat, pada doktor. Kalau tak ada ubat, tak ada doktor, dia rasa matilah dia. Tu pun tak boleh. Kita tak boleh macam tu. Itu yang kalau lagi teruk, rosak tawakal tu sampai pergi jumpa bomoh. Sebab tu kesyirikan berlaku bila orang pergi bila sakit je pergi jumpa bomoh, pakai tangkal, buat benda-benda syirik. Rosaknya pada tawakal dia. Bermula daripada situ. Kebergantungan dia terlalu sangat kepada makhluk. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, kau tak pernah kena sakit macam ni, bolehlah cakap kalau jumpa bomoh tu syirik, nanti kau kena. Dia asal dia tu pada tawakal. Sebab dia rasa yang boleh sembuhkan ni disebabkan usaha. Kalaulah kita tahu bahawa yang bagi kita sembuh, yang bagi kita sihat ini macam ucapan apa dalam ayat tu, fa idza maritu wa huwa yashfin, bila aku sakit dia yang sembuhkan. Kalau kita sedar perkara tu, kita takkanlah buat benda-benda haram semata-mata nak sembuh, nak buat benda-benda syirik semata nak sembuh. Begitu jugalah kita, kalau kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Razzaq, Al-Wahhab, yang bagi rezeki kat kita, yang maha luas kurniaan dia pada kita, kalau kita betul-betul yakin konsep tu, kita tak adalah berusaha cari rezeki dengan cara yang haram. Tak adalah kita makan rasuah. Tak adalah kita buat pekerjaan-pekerjaan yang bercagar dengan syarak semata-mata dengan alasan saya ni bukan tak tahu benda ni haram, tapi
Yelah saya nak cara keluarga saya. Sebab konsep tawakal kita tak ada pada Allah. Kita kena usaha sebaik mungkin, tapi pada penghujungnya, bahkan sebenarnya bukan pada penghujung, daripada awal kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi disebutkan di sini bahawa apabila memohon sesuatu pada Allah, hendaklah merendah diri dan menjauhkan daripada membesar diri seperti Nabi Yaqub alaihi salam. Lalu apakah natijah daripada merendah dirinya Nabi Yaqub alaihi salam? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan apa yang dia kehendaki. Kita tahu apakah pengakhiran kisah Nabi Yaqub alaihi salam? Akhirnya anak-anak dia lepas masuk Mesir tu, dipendek cerita yang kisah Nabi Yusuf suruh orang masukkan macam masukkan barang kat dalam beg salah seorang saudara dia tu. Sampai lepas tu akhirnya dibagi baju dia, bawa balik, hantar bagi ayah dia. Dan kan Nabi Yaqub kata, aku terhidu bau macam bau Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf ni bukan malah nak ceritalah. Kena baca kisah tu, menarik sangat. Kisah Nabi Yusuf tu menggambarkan bagaimana Nabi Yaqub, tadi saya sempatlah study sikit. Nabi Yaqub sampai ke penghujung anak dia masih nak buat hal kat dia. Kau baca kisah dia. Sampai bila Nabi Yaqub kata macam dia rasa kehadiran Nabi Yusuf, terbau Nabi Yusuf dan semisalnya, waktu dah hujung-hujung tu pun anak dia still lagi, anak-anak dia still kata ayah ni macam tak betul je. Dan bila akhirnya dah terbongkar semua, anak-anak dia minta maaf. Tengok macam mana Nabi Yaqub alaihi salam, tengok anak dia buat apa kat dia, sampai buta mata dia sedih saat Nabi Yusuf hilang kan. Tapi bila anak-anak dia minta maaf, Nabi Yaqub kata, aku mohon ampun Allah SWT untuk kamu semua. Susah kemaafan dia nak bagi kat. Bayangkan sampai dah saat yang hujung-hujung tu pun anak dia masih lagi nak buat hal kat dia, macam nak menafikan yang Nabi Yusuf tu masih hidup, dah jumpa dah. Bayangkan macam mana ujian yang Nabi Yaqub alaihi salam. Tapi pada penghujung dia maafkan juga anak dia. Dia mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak dia. Antara benda lah yang off topic sikit kita belajar daripada Nabi Yaqub alaihi salam, maafkan orang lah. Maafkan orang walaupun dia buat yang sangat teruk lah. Kalau kita baca kisah tu, teruk anak Nabi Yaqub buat kat ayah dia, sampai buta mata ayah dia, nangis, sedih. Tapi akhirnya dia maaf dan dia doa pada Allah, ampunkan anak-anak dia. Jadi kita cubalah, kalau ada orang zalimi kita, kita let go lah, biarlah. Bukan maksud forgive dengan forget tu berbeza. Memaafkan tapi tak melupakan. Yelah, tak melupakan supaya kita tak terjatuh ke dalam lubang yang sama lah. Orang ni pernah buat kat aku dulu, aku maafkan. Tapi contoh, kalau dia kawan perkongsian perniagaan kita, dia pernah buat pecah amanah, lepas tu kalau dia nak ajak jadi partnership berniaga dengan dia, kita nak ke? Kita maafkan, tapi dengan dia ni tak boleh. Tak boleh. Kita dah maaf, tapi jangan forget. Ingat kan. Jadi maafkan. Jadi kita lihat ayat yang kedua yang pengarang bawakan, kisah Nabi Yusuf lagi, dalam ayat yang ke-33 sampai 34. Ini ucapan Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia dipenjarakan. Kita tahu kisah dia dengan pemerintah, dengan isteri pemerintah pada waktu tersebut. Dia kata Nabi Yusuf alaihi salam, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dia kata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, penjara ni lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Tapi walaupun Nabi Yusuf kata macam ni, dia kata, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Mula dia kata, ya Allah, penjara lagi aku sukai daripada ikut ajakan mereka nak buat perbuatan-perbuatan yang keji. Tetapi dia kata, wa illa tasrif anni, kalaulah tak kerana engkau, wa illa tasrif anni kaidahun, kalaulah tak kerana engkau palingkan tipu daya mereka daripada diriku. Nampak perkataan dia? Dia kembalikan hal tu kepada Allah, sebab Allah lah yang selamatkan dia.
asbu ilahin, kalau tak kerana engkau yang selamatkan aku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan ikut kehendak mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang bodoh. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak kali juga disebutkan orang-orang yang buat kezaliman, orang-orang yang buat dosa, buat maksiat ini, dia termasuk orang-orang yang bodoh. Bahkan ada ayat Al-Quran yang sebut apa maksud dia? Ayat tu sebut tentang tidak Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak ingat ayat tu. Ada yang berkaitan tentang orang yang buat dosa dalam keadaan bodoh, jahil. Tapi ayat tu bukan nak bercerita tentang orang yang buat dosa dalam keadaan dia tak tahu dosa tu adalah dosa, perkara tu haram. Tapi nak menggambarkan sesiapa sahaja yang buat satu dosa, maksiat, dia sebenarnya orang yang jahil. Jahil apa? Jahil tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Yusuf sebut, kalaulah tak kerana kau selamatkan aku akan terjebak buat juga perkara keji ni. Wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Bukan jahil kat sini maksudnya aku akan termasuk orang yang tak tahu hukum hakam. Dia tahu benda tu jahat, tak elok. Tapi kalau kau tak selamatkan aku akan jadi orang yang buat perkara-perkara yang keji. Lalu pada ayat yang ke-34 kata Allah Subhanahu Wa Taala, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi, memperkenankan permintaan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan tipu daya mereka daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Kan kita tahu macam mana bila perbuatan keji isteri pemerintah tu dah terbongkar. Jadi mestilah yang isteri pemerintah tu dia nak cover malu dia. Perempuan-perempuan kat bandar tu semua dah kutuk dia macam-macam. Apa ni? Engkau dengan budak lelaki tu pun kau nak tertarik. Jadi dia panggil, kan kita tahu kisah sebelum ayat ni, kisah dibawa, dikumpulkan wanita-wanita bandar tersebut. Lepas tu disuruh Nabi Yusuf jalan kat depan sampai perempuan-perempuan terpotong jari mereka. Jadi itu cerita dia. Jadi Nabi Yusuf AS dia pilih untuk tinggal di penjara daripada ikut kehendak hawa nafsu mereka. Tetapi walaupun Nabi Yusuf sebut macam tu, dia kata penjara lebih aku sukai daripada seruan mereka untuk ajak buat benda-benda maksiat, tapi dia kata dia tetap serahkan diri daripada Allah. Dia tahu bahawa semua benda tu Allah yang akan dapat selamatkan dia. Dia hanya usaha, tapi Allah yang selamatkan dia daripada perbuatan-perbuatan keji tersebut. Jadi apakah wajh dilalah pada ayat ni? Fastajaba lahu rabbuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi permintaan Nabi Yusuf. Macam mana Nabi Yusuf minta? Kalau kita lihat macam tak ada apa-apa permintaan pun. Nabi Yusuf hanya sebut, ya Allah, penjara lagi aku sukai daripada permintaan mereka. Akan tapi kalau tidak kerana engkau menyelamatkan aku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan terjebak juga. Ayat Nabi Yusuf AS ni merupakan penyerahan diri dia kepada Allah. Dia kata, ya Allah, walaupun dia tak kata ya Allah tolong aku, tapi maksudnya ya Allah kau selamatkanlah aku daripada godaan-godaan mereka untuk aku buat perkara-perkara yang keji. Dia sama macam doa Nabi Yunus yang kita dah belajar pada sesi yang lalu. Tak ada permintaan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanak, maha suci engkau, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman. Bila dia sebut macam tu, apa yang dia minta? Dia minta, Allah tolonglah ampuni dosa aku. Dia sama juga bila Nabi Yusuf kata, ya Allah aku serahkan diri aku pada engkau, kau selamatkanlah aku. Maksudnya dia nak minta Allah selamatkan dia. Jadi begitulah sepatutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita memang merasai bahawa Allah sahaja yang boleh menyelamatkan kita, memenuhi hajat kita, dan jauhkanlah daripada sifat-sifat takbur, rasa diri kita yang berkuasa menentukan hala tuju kita. Sebab tu dalam doa, antara doa yang warid daripada Nabi SAW yang kita akan belajar nanti, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Qayyum ni maksud berdiri sendiri, tak perlu pada benda-benda lain. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku.
Wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Wala takilni, jangan serahkan diri aku ila nafsi, jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri. Maksudnya jangan biarkan aku je uruskan urusan aku sendiri, kau tolonglah aku. Tarfatain, dalam doa ni Nabi kata jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga kita 24 jam setiap saat. Jangan biar kita sendiri uruskan urusan kita, sebab kita pun benda yang kita anggap baik sebenarnya mungkin buruk dan semisalnya. Jadi itulah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa Nabi Yusuf ni menunjukkan bagaimana Allah Maha mendengar doa. Wa huwa innahu huwas samiul alim. Hujung dia, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan mengetahui. Dia bila ayat-ayat Quran ni hujung dia disebutkan sifat-sifat Allah, dia ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Bila ayat ni cerita tentang Nabi Yusuf kata, ya Allah, penjara lebih aku sukai, kalau tak kerana engkau palingkan aku daripada perbuatan keji, nanti aku terjebak nanti. Itu disebutkan innahu huwas samiul alim, menunjukkan bahawa Allah Maha mendengar, dengar doa tersebut. Allah alim, mengetahui apa yang terbaik untuk Nabi Yusuf, dan Allah mengetahui permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. yakni Allah Maha mendengar doa ketika dia mengakui akan kefakirannya dan menganggap dirinya tidak memiliki daya dan kekuatan serta menyerahkan segala urusan kepada Rabbnya, maka permohonannya pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahalah untuk zahirkan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sekadar zahirkan, biar dalam hati kita memang kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana kita kalau tak dapat feel tu? Kadang-kadang kita baca zikir hauqalah dan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil semua, tapi dalam hati kita tak dapat feel tawakal tu. Kita usahalah ucap. Kadang-kadang bila kita ucap benda tu banyak kali, akhirnya kita akan dapat feel. Jangan tinggalkan zikir-zikir macam tu semata-mata kita tak dapat tawakal pada Allah dengan kuat. Jangan malu nak minta kat Allah semata-mata kita rasa kadang-kadang dalam hati kita masih lagi ada rasa sebab usaha akulah aku dapat perkara-perkara ni. Sebab benda tu memerlukan proses. Dia macam kita khusyuk dalam solat lah. Takkanlah kita nak tinggalkan solat sebab kita tak khusyuk. Dia proses. Dia solat tu proses sampai satu masa kita dapat rasakan kemanisan solat tersebut. Dia macam halawatul iman lah, kemanisan iman tu. Kita tahu kita wajib beriman pada Allah dan Rasul, tapi kemanisan tu kita tak rasa lagi. Jadi kita kena istiqamah sampai kita feel perkara tersebut. Jadi kita masuk adab yang ke-9. Antara adab-adabnya, hendaklah orang yang berzikir itu ala akmalis sifat, berada dalam keadaan yang terbaik. Kalau mampulah, maksudnya. Maksudnya kalau kita dalam keadaan yang kita mampu nak berada dalam menghadap kiblat, dalam keadaan pakai pakaian yang bersih, kita nak menadah tangan, maka kita kena buat macam tu. Biasanya macam contoh kita tengah duduk kat masjid atau kita bangun qiyamul lail, kita berada dalam sebaik-baik keadaan. Tapi bukanlah bermaksud bila kita nak berdoa kena tunggu saat macam tu. Sebab kadang-kadang kita dalam keadaan kita berpeluh, memang tengah kerja kan, tak ada wuduk, tapi kita ada hajat nak minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, minta aje waktu tu. Kalau nak tunggu dalam keadaan memang dah akmalus sifat tu, masuk keadaan kita memang betul situasi yang sangat ideal untuk berzikir baru nak istighfar, susahlah kita. Sebab contoh kalau waktu memandu, confirm tak berapa khusyuk sebab kita nak kena fokus juga waktu mandu. Tapi salah ke waktu tu kita nak istighfar, lafazkan zikir? Boleh, tak ada masalah. Cuma bila kita mampu untuk berada dalam keadaan yang paling terbaik, menghadap kiblat, duduk hadap kiblat, badan bersih, pakaian yang bersih, dalam keadaan wuduk, suasana yang sunyi, fokus, kita kena usaha lakukan perkara tersebut. Jadi bila dia dalam keadaan duduk, hendaklah dia menghadap ke arah kiblat. Hendaklah dia duduk dalam keadaan tazallul, merendah diri, khusyuk, tenang dan menundukkan kepalanya.
Akan tetapi disebutkan di sini, akan tetapi seandainya dia berzikir atau berdoa dalam keadaan yang lain, bukan dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan menghadap kiblat, ia dibenarkan tanpa sebarang makruh pun, tanpa karahah pun. Dia bukanlah makruh untuk kita berdoa, berzikir dalam keadaan kita tak bersuci dan semisalnya, tak menghadap kiblat. Akan tetapi jika kita meninggalkan kaifiat yang sempurna ini tanpa uzur, maka kita dah tinggalkan perkara yang afdal lah. Maksudnya kalau kita mampu tapi kita still tak nak, kita mampu hadap kiblat tapi sesaja je malas nak pusing badan menghadap kiblat, maka kita dah tinggalkan perkara yang lebih afdal. Apakah dalil yang menyatakan tidaklah makruh untuk berdoa atau berzikir tanpa memenuhi situasi yang sempurna ini? Ia dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini ayat ni popular. Ada orang gunakan ayat ni untuk dalil untuk bolehnya zikir sambil menari, berjoget, dia kata. Sebab apa tu Allah kata? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan peredaran malam dan siang, ia merupakan petanda-petanda untuk orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal, ulul albab ini? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Iaitu orang-orang yang berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berdiri, duduk dan ketika berbaring, ala junubihim, berbaring di atas lambung mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ada orang gunakan ayat ini untuk dia kata, apa salahnya kita berzikir melompat-lompat dan semisalnya? Ia merupakan pendalilan yang keluar daripada konteks. Dia boleh digunakan dalil tu kalau contoh ada seseorang tu, contoh dia seorang atlet. Dia memang tiap pagi jogging misalnya, ataupun melompat sambil skipping. Dia memang setiap pagi dia bersenam. Jadi dia kata, boleh tak kalau saya sambil saya bersenam tu saya berzikir, istighfar ke? Boleh lah, kita kata boleh. Sebab itu memang aktiviti dia, cuma sambil dia buat aktiviti tu dia naklah berzikir pada Allah, berdoa pada Allah, istighfar boleh. Tapi kalau orang yang bila nak berzikir je mula melompat-lompat, itu lain cerita. Kena beza kan tu. Jadi ayat ni bagi tahu orang-orang ulul albab tu ialah orang yang mengingati Allah pada ketika duduk, berdiri dan dalam apa juga keadaan. Bukannya dalil menunjukkan bahawa antara kaifiat berzikir itu ialah dengan melompat-lompat dan semisalnya, menjerit-jerit dan semisalnya. Sebab berzikir ada adab-adab dia. Kalau dijadikan melompat-lompat tu sebagai kaifiat zikir, dia dah lari daripada macam mana zikir yang Nabi SAW ajar pada kita, doa macam mana adab berdoa yang Nabi SAW ajar pada kita. Jadi untuk kena fahamkan konteks dia, ada orang dia sebab memang aktiviti dia macam tu, dia naik basikal, dia berenang, dia melompat-lompat, itulah aktiviti dia, cuma dia nak berzikir waktu tu, tak ada masalah. Jadi jangan campurkan dua perkara yang berbeza tersebut. Jadi tak ada masalah lah untuk kita berzikir. Kadang-kadang ada orang dia tak nak zikir sebab dia rasa badan dia kotor. Kawan-kawan kita yang kerja mekanik ke apa kan, berminyak semua, kalau nak tunggu badan dia bersih betul-betul, susahlah dia. Orang yang memang kerja-kerja kat tapak-tapak pembinaan, memang badan dia akan berpeluh dan semisalnya. Takkanlah kita nak kata kat dia, kau tak boleh doa, tunggu badan bersih semua, pakai minyak wangi. Susahlah, dia balik rumah malam baru dia boleh doa macam tu. Sebab memang pekerjaan dia macam tu. Jadi tak ada masalah. Cuma kalau mampu, bila dalam situasi kita memang dalam situasi ideal, dah balik rumah, dekat masjid, kita pakailah yang terbaik, baju yang terbaik, kita berwuduk dan semisalnya. Okey, adab yang seterusnya, adab yang ke-10 kalau tengok kat sini, berterusan berdoa. Dia huraian dia lebih kurang yang macam kita dah sebut sebelum ni lah, bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kita terus masuk pada adab yang ke-11. Mengangkat kedua tangan, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan dan menghadap ke arah kiblat. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang perkara ini.
Saya ringkaskan sedikit perbahasan tentang mengangkat tangan atau menadah tangan ketika doa ni. Ada sebahagian pendapat ulama' menyatakan menadah tangan ketika berdoa ni hanya dihaskan dalam solat istisqa. Solat istisqa tu solat minta hujan. Sebab dalil dia ada dalam buku ni, disebutkan dalam muka surat 37 tu, dikata daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW dahulu tidaklah menadah kedua tangannya sedikit pun ketika berdoa kecuali ketika doa dalam solat istisqa. Baginda menadah tangan baginda sampai nampak putih ketiak baginda alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian ulama kata macam tu, dia kata jadi sebenarnya tak disyariatkan kita menadah tangan ketika berdoa kecuali ketika solat istisqa. Tapi wallahu alam, pendapat ini terus sangatlah lemah. Memang ada kawan-kawan saya pun ada yang pegang macam tu. Dah ada orang yang berlebih-lebihan pegang pendapat tu sampai dia ingkar pada orang-orang yang tadah tangan lepas doa, lepas solat dan semisalnya. Ada yang kata bid'ah dan semisalnya. Saya kata tak tepat pendapat tu. Tak tepat. Dia kalau dia pegang pendapat tu sorang-sorang tak apa, tapi bila dia ingkar kat orang lain, tu jadi masalah. Jadi masalah. Sebab sangat banyak hadis Nabi SAW dalam doa-doa lain, situasi-situasi lain, Nabi SAW menadah tangan. Jadi macam mana para ulama' memahami riwayat Anas ni? Anas kata Nabi SAW tak pernah tadah tangan kecuali pada solat istisqa. Pertama, kalau ikut kaedah, bila ada khabar yang menafikan sesuatu, contoh sahabat kata dia tak pernah tengok Nabi buat macam ni, tapi sahabat-sahabat lain meriwayatkan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW pernah buat perkara tersebut. Jadi diutamakan khabar yang menetapkan sesuatu perkara itu berlaku. Sebab biasa je mungkin sahabat ni, Anas hanya bercakap benda yang dia nampak. Dia kata dia tak pernah nampak pun Nabi tadah tangan. Mungkin pada waktu lain Nabi SAW berdoa tadah tangan, dia tak ada. Jadi diutamakan khabar sahabat-sahabat lain yang memang banyak sangat. Dalam perang Badar dan semisalnya, banyak. Dalam pelbagai situasi, bukan satu situasi, pelbagai situasi diriwayatkan oleh pelbagai sahabat yang menunjukkan Nabi SAW berdoa sambil menadah tangan. Jadi secara ringkasnya, bila kita kena tadah tangan waktu doa ni, iaitu pada situasi yang tak terlarang untuk kita menadah tangan. Jadi hukum asal pada doa tadah tangan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, sebab itu kita lihat dalam masyarakat kita, doa nak makan ke, semualah. Doa lepas azan ke, lepas solat ke, apa-apa saja doa mereka akan tadah tangan. Sebab pegangan mazhab Syafi'i memang begitu, iaitu secara umum doa diangkat tangan kecuali pada saat tak boleh angkat tangan. Iaitu misalnya dalam solat lah. Solat ada perbuatan yang tertentu yang kita tak boleh ubah. Contoh waktu sujud, memang lagilah tak boleh tadah tangan. Waktu sujud kan kita digalakkan membanyakkan doa. Kita tak tadah tangan. Lepas waktu tasyahud akhir, lepas kita baca tasyahud akhir tu, kita doa kan, minta perlindungan daripada azab kubur, daripada fitnah dajjal, pun kita tak tadah tangan. Sebab kita dalam solat, solat kita ada hai'ah kita, bentuk kita sendiri, kita tak boleh ubah. Tapi dalam bentuk-bentuk lain, situasi lain, kita tadah tangan. Cuma ada perbahasan ulama' tentang ketika khutbah Jumaat. Sebab ada riwayat yang sahih macam mana ada para sahabat tegur bila ada khatib tu yang dia berkhutbah dalam keadaan dia doa, dia tadah tangan. Tu dia kata Nabi SAW tak buat macam ni. Nabi SAW hanya bagi isyarat dengan jari je. Jadi ada sebahagian ulama' menyatakan bahawa termasuklah makmum tak tadah tangan. Tapi sebahagian ulama' lagi, dia kata tak, itu hanya khas untuk khatib sahaja. Makmum ketika khutbah Jumaat tetap juga tadah tangan. Jadi secara umumnya menadah tangan itu adalah antara adab-adab berdoa. Dalilnya daripada Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata Nabi SAW pernah meminta air untuk berwuduk. Lalu dia pun berdoa, ya Allah ampunilah Ubaid Abu Amir. Nabi SAW minta ampun untuk ada orang lain. Kemudian Abu Musa kata, aku melihat putihnya ketiak baginda SAW. Nabi SAW angkat sampai nampak putih ketiak beliau. Lantas baginda berucap, ya Allah jadikanlah dia di atas kebanyakan makhlukmu daripada kalangan manusia pada hari kiamat.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih, Nabi angkat tangan. Dan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika perang Badar, ini juga hadis yang sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ketika perang Badar, Nabi SAW nampak orang musyrik yang jumlahnya 1,000, lebih kurang 1,000 orang. Sedangkan sahabat Nabi SAW hanya lebih kurang 319 orang, lebih kurang begitu. Lalu Nabi SAW menghadap kiblat dan menadah kedua tangannya. Jadi situasi yang berbeza-beza, Nabi tadah tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata pendapat yang kata hanya ketika solat istisqa tu pendapat yang lemah lah. Sebab ia akan menafikan banyak dalil-dalil yang lain. Macam mana kita nak interaksi dengan dalil yang sahih ni? Lepas tu ada lagi, saya lupa nak sebut, ada sebahagian ulama cuba mengkompromikan riwayat Anas ini dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi SAW tadah tangan waktu berdoa, iaitu yang dimaksudkan oleh Anas, Nabi SAW tidak menadah tangan kecuali dalam solat istisqa ialah cara menadah tangan waktu doa dalam solat istisqa. Para ulama sebutkan iaitu ketika solat meminta hujan, Nabi SAW pada waktu biasa Nabi angkat tangan paras bahu. Tetapi ketika solat istisqa, Nabi angkat tinggi macam tu. Jadi yang dimaksudkan oleh Anas ialah bentuk Nabi SAW angkat tangan waktu berdoa tu, waktu solat istisqa tak sama macam waktu berdoa yang lain. Itu cara sebagian ulama yang nak faham riwayat Anas ni dalam masa sama tidak menolak riwayat-riwayat yang lain. Jadi ketika perang Badar, Nabi SAW tengok keadaan yang berkecamuk tersebut, Nabi SAW menghadap kiblat. Dalil menunjukkan bahawa ketika berdoa disunahkan menghadap kiblat. Lalu baginda menadah kedua tangannya dan meminta pada Allah, "Ya Allah, Engkau bagilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Datangkan kepada aku apa yang Engkau telah janjikan. Jika Engkau kalahkan kelompok, kalaulah umat Islam pada perang Badar tu kalah," kata Nabi SAW, "engkau tidak akan disembah lagi." Jadi ayat Nabi SAW dalam doa ni, sebahagian orang dia kata tak boleh guna ayat-ayat macam ni. Nabi tu ayat Nabi, kalau kalah tentera Islam hari ni, tak ada siapa sembah Allah. Tu ayat negatif kan? Orang kadang-kadang macam pelik pula ayat Nabi SAW, macam bagi arahan pula kat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi para ulama huraikan itu sebenarnya menunjukkan penyerahan Nabi betul-betul ke Allah. Ya Allah, Kau je yang boleh selamatkan umat Islam hari ni. Engkau je yang boleh selamatkan kami. Secara logik 300 nak lawan 1,000 orang, macam mana? Jadi itu melambangkan penyerahan diri Nabi SAW kepada Allah, menunjukkan bahawa manusia tak ada kekuatan kecuali dengan bantuan daripada Allah. Jadi ucapan-ucapan macam ni sebenarnya bukanlah negatif. Ada orang dia kadang-kadang dia kata, kita jangan ucap macam ni, jangan ucap macam ni, kena minta ya Allah bagi menang, bagi itu. Kalau kita sebut ya Allah kalau aku kalah, kalau kita sebut kalau aku kalah tu, nah itu semua negatif, nanti Allah bagi kita kalah. Ada orang boleh faham macam tu. Dan memang benda yang tersebar. Dia kata jangan doa, ya Allah janganlah jadikan aku orang miskin. Sebab dia kata bila kita doa macam tu, lafaz negatif macam tu, nanti Allah makbulkan kita jadi orang miskin. Na'udzubillah min zalik. Macamlah Allah tak tahu kita nak apa. Kita sebut macam tu, kita tak nak miskin lah. Allah faham yang kita nak minta apa sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi baginda SAW terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala sambil menadah tangan menghadap kiblat sampai kain ridak baginda terjatuh. Maksudnya sangat bersungguh-sungguh, sampailah Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW. Dia ambil balik kain ridak tu, letak balik ke atas bahu Nabi SAW. Lepas tu dia kata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah tu. Cukuplah engkau mohon kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya dia akan berikan kepada kamu apa yang dia telah janjikan." Abu Bakar, kita tengok macam mana dia punya uslub cakap dengan Nabi SAW. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, Abu Bakar ni digambarkan karakteristik dia ni sangat hampir dengan karakteristik Nabi SAW. Lembut, tenang. Kalau Omar kan jenis gedeber sikit kan. Abu Bakar dia sentiasa jadi macam penenang dalam banyak situasi. Dan itu memang karakteristik manusia lah. Sebab tu para ulama antara yang saya baca, mereka sebut macam mana karakteristik para sahabat ni, bila mereka masuk Islam, bukanlah mereka berubah
terus sifat mereka. Siapa yang gedeber macam Umar, dia kekal dengan gedeber dia. Yang Abu Bakar yang relax, tenang, dia kekal dengan sifat dia macam tu. Sebab Islam ni untuk semua orang, semua manusia dengan karakteristik yang berbeza, cuma karakteristik mereka tu disalurkan pada tempat yang betul untuk manfaat orang lain semua. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat 9, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ni cerita tentang perang Badar itulah. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan bagi kamu, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, anni mumiddukum bi alfim minal malaikah. Aku datangkan 1000 malaikat sebagai bantuan kepada kamu. Allah hantar malaikat bantu tentera Islam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya malu dan pemurah. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi. Allah malu bila ada seseorang hamba itu menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malu apa? Ayyaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu nak biarkan orang tu berdoa tanpa bagi apa-apa kepada dia. Jadi hadis ni jelas menunjukkan antara adab berdoa ialah kita menadah tangan. Yang ke-12, dia sama seperti yang ke-11 tadi, hendaklah tempat yang digunakan untuk berzikir itu dalam keadaan yang bersih dan jauh daripada perkara yang melalaikan. Jadi macam di masjid dan tempat-tempat yang sesuai lah. Yang ke-13, hendaklah seseorang itu berzikir dalam keadaan bersih. Apabila mulutnya mengeluarkan bau, hendaklah dia menggosok giginya atau berkumur-kumur. Kemudian yang ke-14, zikir itu disukai dalam setiap keadaan selain daripada keadaan-keadaan yang dikecualikan oleh syariat. Ada waktu kita tak boleh zikir. Misalnya kita kat dalam tandas. Janganlah waktu tu kita nak tunjuk rajin berzikir pula. Tapi secara umum pada waktu lain tak terlarang untuk kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-15, penulis sebut apabila diucapkan salam kepada orang yang berzikir, hendaklah dia membalas salam tersebut, kemudian dia kembali melanjutkan zikirnya. Maksudnya kalau tengah-tengah berzikir tiba-tiba ada perkara-perkara penting yang berlaku dan semisalnya, boleh dia berhenti kejap, lepas tu dia sambung balik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tamat kita mukadimah Syarah Hisnul Muslim. InsyaAllah dalam sesi seterusnya kita akan mula baca doa-doa atau zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi jika ada, sebelum kita bersurai, jika ada sebarang persoalan ataupun mungkin idea ataupun masukan tambahan-tambahan maklumat, boleh dikongsikan. Ustaz? Tak ada, Ustaz? Akan tak ada orang yang sembah Allah SWT. Oh ilahi lastul firdausi ahla. Uslub yang sama. Okey. Dia yang kita kata syair lah, munajat syair tu. Yang ilahi lastul firdaus, yang ya Allah, sesungguhnya aku ni tak layak ahlan. Aku ni tidaklah layak untuk masuk ke syurga firdaus. Tetapi tidak juga aku sanggup nak masuk ke dalam neraka. Ada sebahagian orang dia memahami syair ni dengan maksud yang negatif. Dia kata itu apa, orang ni tak nak minta masuk syurga. Saya mempunyai pandangan yang berbeza lah. Saya tak setuju dengan orang yang kritik syair ni. Sebab dia hanya sebut ilahi lastu lil firdaus si ahla. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ni tak layak masuk ke syurgamu. Realiti kalau kita timbang dengan amal kita, betul lah. Betul tak? Betul. Nabi SAW pun sebut kita masuk syurga bukan sebab dengan amal kita. Betul. Jadi saya nampak syair tu lebih kepada orang tu nak zahirkan rendah diri dia pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku tahu kalau dengan amal-amal aku ni memang tak layak aku masuk syurga, tapi aku tak sanggup nak masuk neraka. Kau tak masuk neraka, masuk apa? Syurga lah maksudnya. Dia nak minta masuk syurga lah maksudnya. Cuma dia nak mengakui bahawa kalaulah kita, para ulama sebut,
bila saya baca tentang huraian tentang hadis Nabi SAW beritahu para sahabat bahawa tak ada seorang pun yang masuk ke syurga sebab amal dia, sebenarnya masuk sebab rahmat, dan menunjukkan bahawa amal kita tu bukan harga syurga. Kalaulah amal kita dijadikan parameter untuk masuk syurga, amal sahajalah cara untuk kita boleh masuk syurga, nescaya kita tak masuk syurga. Cuba kita kira balik 24 jam hidup kita, berapa tahun kita hidup kat atas muka bumi ni, berapa banyak je amal kita buat, dan berapa banyak pula dosa kita buat. Jadi sebab rahmat Allah, bahkan bila kita dapat buat amal kebaikan tu, perahmat daripada Allah, siapa yang bagi hidayah kat kita buat amal baik? Sebab kalau masuk syurga nanti ada orang yang beriman, amal kejahatan dia sangat banyak. Dalam hadis yang sahih macam mana ada orang ditunjukkan seluas selembar yang jauh mata memandang catatan kejahatan dia, sampai dia rasa kalau kita tempat dia, habis aku masuk neraka. Tetapi tiba-tiba didatangkan, hadis ni dikenal sebagai hadis bitaqah, didatangkan satu kad yang kecil, macam kad yang kecil yang tertulis apa? Kalimah tauhid, kalimah syahadah. Lalu ditimbang antara kad yang kecil itu dengan lembaran-lembaran amal kejahatan dia yang sangat banyak. Logik kita akan beratlah timbangan amal kejahatan dia. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kad yang kecil itu lagi berat daripada lembaran-lembaran yang tertulis amal kejahatan dia. Jadi wallahu alam, saya nampak syair ilahi lastul firdaus tu tak ada masalah lah. Saya berbeza pendapat dengan orang-orang yang kritik benda tu. Saya rasa kita jangan cuba takwil perkataan orang sampai jadi teruk sangat lah. Soalan dia bukan ada masalah. Soalan dia apa ni? Soalan dia adakah boleh sama kan. Saya nampak lebih kurang gitulah. Bukan dia kata dia tak nak masuk syurga. Macam Nabi dia kata, ya Allah, kalau kalah orang Islam kali ni, tak ada siapa sembah Allah. Bukan dia nak minta macam tu. Tapi maksudnya dalam situasi kita, kadang-kadang bila orang lah dia banyak dosa sangat, dia akan ucap ucapan macam tu, ya Allah, aku tahu aku memang tak dapat masuk syurga, aku tahu, tapi kau selamatkanlah aku. Macam tu ucapan dia. Maksud ucapan yang dia nak minta juga, Allah tolong selamatkan. Sebab kalau tak ada Allah selamatkan, siapa lagi nak selamatkan kita semua? Wallahu alam. Jadi soalan lain? Ustaz? Saya tertarik dengan Ustaz ni. Itu syair tadi kan. Ada pendapat mengatakan kamu saya tidak layak syurga pun. Takut untuk neraka. Niatnya duduk tengah-tengah. Ada fahaman dengan itu. Kalau dia faham macam tu memang salah lah. Tak nak masuk syurga, tak nak masuk neraka, nak duduk tengah-tengah. Ada je yang berpendapat begitu. Duduk tengah-tengah. Orang yang duduk tengah-tengah ni ada dalam Quran, Ahlul A'raf. Ada beberapa kiras yang mengatakan ada pendapat yang cenderung ke situ. Okey, kalau ada yang dia lafazkan syair tu dengan fahaman yang macam tu memang totally salah lah. Nabi SAW memang minta kita, bila nak minta syurga Firdaus. Soalah macam kita nak sepak gol, kita sepak penalti, aim kita mesti masuk dalam gol. Masuk ke tidak lepas tu, itu lain cerita lah kan. Sama juga kita minta ke Allah syurga Firdaus tu. Kalau tak dapat syurga Firdaus, dapatlah syurga yang lain. Tapi kalau kita sepak penalti, memang dah awal-awal dah pergi aim ke tepi tu, tepi gol, tak masuk gol, macam mana nak masuk bola dalam situ kan. Dia macam tu juga kita minta ke Allah, kita minta yang terbaik. Jadi kalau ada orang yang memang minta tak nak masuk syurga tu, merepek lah. Itu memang merepek sangat lah. Sebab dekat akhirat tu ada syurga atau neraka je nanti. Wallahu alam. Ada lain? Ji? Saya bukan nak satu saya main pula. Tapi saya kita nak berfikir nak keluar dan soalan. Tapi yang dalam bilik air tu. Kita soalan dalam boleh tak dalam zikir dalam hati? Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar disebutkan zikir ni ada zikir dengan hati je, ada zikir lidah dan yang terbaik lidah dan hati sekali. Kita zikir dengan lidah dan semua hati kita pun hadir dengan apa yang kita ucapkan. Itu yang terbaik lah, keran terbaik. Cuma kita sebutkan ada situasi kita tak boleh lafazkan. Contoh dalam bilik air. Jadi kalau ada orang tu sambil dia buang air, dah lah dia sakit perut lama pula tu dalam bilik air kan. Jadi dia duk fikir macam-macam. Daripada dia fikir merapu-rapu, baik dia duk
zikir dalam hati dia, tak ada masalah. Zikir dalam hati tak ada masalah. Yang tak boleh kita lafazkan. Tapi dalam situasi lain, yang paling afdal kita lafaz sambil hati kita pun berfikir, berzikir jugalah. Dan ada orang dia hanya mampu untuk berzikir dengan lafaz, tapi hati dia tak boleh nak fokus, pun tak ada masalah. Jangan tinggalkan zikir semata-mata hati dia tak hadir. Orang tengah buat kerja dan semisalnya, takkan dia otak dia pun nak fokus kat zikir dia, kan tak jadi kerja dia nanti. Wallahu alam. Okey. Ramai orang keliru buat adab berdoa ni sebab dia rasa kalau tak buat semua adab-adab ni nanti doa tak mustajab. Saya ringkaskan fatwa yang saya baca Syekh Soleh bin Najib semua sebut, dia kata itu akmalus sifat. Sifat doa yang paling sempurna dalam situasi yang membolehkan. Tapi dalam situasi yang kadang-kadang, contoh kita nak masuk tandas. Kita nak masuk tandas kan, adakah perlu kita nak mulakan dengan tahmid, selawat atas Nabi kan? Antara adab berdoa yang sempurna ialah kita mulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu selawat pula ke atas Nabi SAW. Dahlah selawat yang paling sempurna, selawat Ibrahimiyah tu pula panjang. Ke kita masuk je toilet, masuk je Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ni boleh je, tak ada masalah. Cuma dalam situasi yang sesuai, kita cubalah sempurnakan adab berdoa tu. Masa kita tengah duduk-duduk, memang nak fokus berdoa, kita baca dengan tu. Tapi kadang-kadang kita bila nak, contoh nak buat kerja dan semisalnya, kita baca doa-doa yang ringkas macam tu, tak ada masalah. Tak perlu nak tunggu, nak mulakan dengan tahmid, dengan selawat dan semisalnya. Jadi ni masuk dalam bab yang tadi kita bincang tu, akmalus sifat ketika berdoa tu. Sifat yang paling sempurna iaitu waktu dalam situasi yang sesuai untuk kita buat semua sifat yang sempurna waktu doa. Waktu-waktu lain kita buat yang sesuai dengan keadaan waktu tersebut lah. Wallahu a'lam. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.